Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan izin dan rahmatnya serta hidayah dan inayahnya dapatlah kita bersama lagi pada kali ini untuk menyampaikan tazkirah hadis buat kali yang seterusnya, insya-Allah. Hadis yang akan saya sampaikan, yang akan ana sampaikan pada kali ini ialah hadis berkaitan dengan tasyabuh. Hadis tersebut berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, barang siapa yang menyerupai sesuatu kaum, maka sesungguhnya dia adalah daripada mereka, yakni daripada kaum itu. Hadis ini menuntut agar kita tidak menyerupai orang-orang kafir dan tidak meniru orang-orang yang diketahui akan kejahatan dan kefasikannya. Sebaliknya, hendaklah kita menyerupai dan mencontohi orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh, mencontohi orang-orang yang soleh dan berusaha mencontohi mereka dari segi pemakaian, percakapan, gerak-geri, tingkah laku dan sebagainya. Mencontohi dan meniru para ulama warasatul anbiya. Mencontohi dan mencintai para ulama, mencintai ilmu, mencintai agama Allah Subhanahu wa ta'ala, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh ahli keluarga baginda yang dikasihi. Contohnya, sebaliknya janganlah kita menyerupai golongan kafir. Contoh dalam menyerupai golongan kafir ialah seperti dari segi pemakaian yang tidak menutup aurat, dan juga contohnya dari segi nyanyian-nyanyian yang kita nyanyikan, lagu-lagu, muzik dan sebagainya. Janganlah kita meniru orang kafir sedangkan kita ada muzik kita sendiri ataupun cara kita sendiri, cara hidup kita sendiri dalam berhibur dan bersukaria. Tiadalah salahnya asalkan kena caranya. Bagi orang Islam, hendaklah mengikut landasan syariat dan cara hidup Islam. Begitulah contohnya sahaja, contoh menyerupai orang-orang kafir. Contohnya contoh menyerupai orang kafir. Banyak lagi contoh-contoh yang lain yang disebut dalam hadis ini. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, yang dimaksudkan daripada hadis man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum.
Masa dulu datuk nenek kita tidak membenarkan mak ayah kita belajar bahasa orang kafir. Mungkin kerana hadis ini. Barang siapa menyerupai sesuatu kaum, maka sesungguhnya dia daripada kaum itu. Tapi contohnya bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris pada hari ini, orang Inggeris sudah pun memeluk Islam beramai-ramai. Contohnya di Amerika, Britain ke Ireland ke mana-mana lah. Semuanya sudah beramai-ramai memeluk Islam. Maka sudah tidak timbul lagi masalah mempelajari bahasa Inggeris kerana bahasa Inggeris adalah bahasa orang kafir. Dan juga bahasa-bahasa lain seperti bahasa Jepun, bahasa Mandarin dan bahasa-bahasa lain. Kerana itu sebenarnya adalah ilmu. Bila kita mempelajari dan mengenali kaum yang lain, maknanya dengan kita niat untuk belajar. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah fardu bagi setiap orang Islam. Dan juga ayat Al-Quran, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, untuk mengenali bahasa-bahasa lain seperti bahasa Jepun, bahasa Inggeris, bahasa Korea, bahasa Afrika, selain daripada bahasa Arab. Dan juga pertama-tamanya mengenali diri sendiri dulu. Yang pertama-tamanya kena kenal diri sendiri dulu, insyaAllah. Sekianlah sahaja tazkirah saya sampaikan untuk semua pada kali ini dengan hadis yang telah dibacakan, iaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sesuatu kaum, maka dia adalah daripada mereka. Iaitu tentang larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada menyerupai golongan kafirin. Contoh yang paling jelas, contohnya seperti memakai salib. Contohnya orang Kristian. Dan orang Kristian, agama Kristian kan dia memakai rantai salib. Larangan keras kepada kita, janganlah kita orang Islam memakai salib, kerana man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Baiklah, setakat ini dahulu. Semoga bertemu lagi di kali yang lain pula. Yang baik itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara segala kesilapan dan kesalahan itu adalah berpunca dari diri saya sendiri yang dhaif dan lemah ini. Saya memohon ribuan ampun dan maaf sekiranya ada kesilapan. Dimohon teguran yang membina daripada semua yang menyayangi saya. Baiklah, akhirnya kita sudahi majlis ilmu kita, insya-Allah, dengan surah Wal Asr dan tasbih kafarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr hatta dhalikal hin wa kullu hin ila al-liqa' wa ma'as salamah wa billahi at-taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wallahu a'lamu bis-shawab.